dulu. InsyaAllah nama saya Nur Hafizah Haji Mahmud. Saya asal daripada Kedah. Sebab tu bahasa saya ni memang pure Kedah lah. Jadi kalau anda tak faham, boleh terus tanya. Minta maaf kalau terlalu laju, sebab orang Kedah memang cakap laju. Dia kadang-kadang tak ada nak tarik handbrake. Okay. Kemudian saya di-avail. Saya baru berusia belah-belah tahun je lah. Okay. Saya bermula pada 2009. Pengenalan sikit lah. Saya bermula pada 2009 hingga sekarang lah. Okay. Dan saya buat avail, dan dalam masa yang sama saya bekerja government. Tu bagi orang kata apa, green light sikit lah, bagi hint sikit lah kepada orang baru yang tak kenal saya. Jadi tak ada masalah jika kita bekerja untuk kita menikmati peluang perniagaan di Avail Beauty. Malah lagi hebat jika kita mampu untuk merebut peluang di Avail ni dalam masa yang sama kita bekerja. Bukan maksudnya kita meninggalkan kerja kita dan buat bisnes, tapi kita pandai susun masa. Ni yang saya nak cakap ni. Saya dulu pun buta jugalah buat online ni, tapi setelah saya pergi kursus dan saya masuk kelas marketing online dan saya belajar betul-betul tentang Facebook marketing ni, dan memang terbukti walaupun kita bekerja tapi 24 jam kedai kita sentiasa buka. Kita punya prospek dan customer tu boleh order anytime. Waktu kita tengah tidur pun dia boleh order. Okay, jadi maksudnya sangat best. Jadi terima kasih pada anda yang sudi untuk bersama saya malam ni. Sekali lagi saya ulang, saya bukannya pakar, tapi saya nak share pengalaman saya bermain Facebook sambil-sambil dapat order. Macam tu. Okay. Kebiasaannya kalau kita tengok zaman sekarang ni lah kan, waktu sekarang ni lah, kita memang tak pandang sangat lah Facebook kan, terutamanya anak muda yang umur belasan dan puluhan, 30-an mungkin tak pandang sangat lah Facebook ni, sebab kita banyak tertumpu kepada sekarang ni TikTok lah yang paling paling famous kan, sebelum ni IG. Tapi saya nak share pendapat saya sendiri. Sebenarnya Facebook ni dia adalah satu-satunya apps ataupun platform yang dia wujud dan dia boleh melangkaui rangkaian tu serata alam, maksudnya seluruh dunia. Jadi sebenarnya orang kenal Facebook ni lama sangat. Lepas tu baru dia jumpa IG, kemudian barulah dia pergi ke TikTok. Sebenarnya bila kita tahu betapa Masya Allah, betapa orang kata rezeki tu banyak dekat Facebook, bila kita tahu macam mana kita nak masuk ke lubuk-lubuk yang Mark Zuckerberg dah sediakan. Macam tu, okay? Cuma kita kena tahulah sikit macam mana kita nak play the game tu. Okay, kenapa Facebook? Okay, pada saya, Facebook ni dia ada sentimental value dia tersendiri. Okay, kalau ikut tahun 2022 ni, yang main Facebook memang orang veteran 40 ke atas ataupun 35 umur dia sehinggalah ke 60-70. Dan kita kena faham dalam bisnes, untuk kita collect order dan payment dengan cepat adalah daripada prospek ataupun customer yang berduit. Tu saya pegang. Kenapa saya tak tumpas dengan TikTok dan juga IG? Saya masih setia membuat iklan di Facebook sebab dia punya kuasa beli tu di Facebook ni sangat-sangat power. Sebab kita faham bila orang yang umurnya 40 dan ke atas, dia dah stabil kehidupan dia. Dia dah ada simpanan, mungkin dia ada side income kan. Jadi kalau kita cakap package RM50 tu, alah celah gigi dia je nak transfer kat kita. Maksud saya gitu. Okay. Tapi kalau di TikTok, saya main juga di TikTok sikit-sikit lah. Kat IG tu memang ada main. Tapi kalau bila budak-budak muda ni, untuk kita collect payment tu memang agak lambat.
kita kena follow up, kita kena rajin follow up. Kadang-kadang ada yang minta boleh tak bayar dulu separuh dan sebagainya, tapi di Facebook tidak. Sebab di Facebook ni orang-orang veteran ni dia hanya nak menyelesaikan masalah dia hanya nak menyelesaikan masalah segugut dia, masalah keputihan dia, masalah kita haid tak menentu anak-anak cucu cicit dia. Jadi bila kita cakap beli package je 450 terus transfer, gitu. Okey, itu menariknya di Facebook lah, yang saya nampak lah kebaikannya di situ. Tapi kita as usahawan, kita janganlah fikir Facebook saja. Jadi bila anda dah seronok kat TikTok, teruskan kat TikTok. Kat IG pun jalan je, semua jalan. Maksudnya kita buka 3 kedai sekali. Apa lagi anda ada? Anda ada buat dekat YouTube, tambah lagi 4 kedai. Anda ada buat web, tambah lagi 5 kedai. So apa benda online yang kita ada, kita jalan je semua. Okay, jadi malam ni saya nak share Facebook. Okay, siapa kat sini yang ada Facebook, yang ada akaun Facebook tapi akaun dia krik-krik, tak pernah apa-apa status pun. Dia scroll je, dia short untuk scroll je, nak tengok nak sekolah kawan aku ni buat apa. Ada tak yang macam tu? Cuba tekan 2 nak tengok. Ada tak yang jenis short-short sendiri je ni, saja nak tengok kawan-kawan, nak tengok lah, oh dia up pasal rumah dia, tengok rumah dia cantik ke tak cantik ke. Okay. Remaja purba remaja purba pun okey. So sebenarnya bila kita ada akaun Facebook, cuba you all check berapa friends yang you ada, berapa ramai kawan-kawan yang awak ada dekat Facebook. Ada lebih tak? Ada lebih tak 100? Ada lebih tak 100? Saya nak tanya lah, kawan-kawan Facebook anda ada lebih tak 100? Dah post tapi tak ada feedback dalam Facebook. Okey, malam ni saya akan guide macam mana kita nak buat supaya posting kita ada feedback. Macam tu. Okey. So contoh kita tengok kita punya friend, kita ada berapa kawan-kawan kita dalam Facebook tu. Kita ada berapa ramai kawan-kawan kita dalam Facebook tu. Kalau kita ada 100, 100 cuma sikit sangat. Kita takkanlah biar Facebook 100 kan. Okey. Jadi contohlah kita ada kawan-kawan kita 1000, adakah 1000 itu dah jadi customer kita? Adakah 1000 tu dah jadi customer kita? Okey. So semestinya tak lah kan. Tak semua pun yang dah jadi pembeli pada produk kita. So tak apa, itu yang kita nak aim tu. Dan sebenarnya satu benda lagi yang kita kena faham, kita bukan dekat Facebook ni, kita bukan hanya nak ajak kawan-kawan kita tu kenal produk kita saja, tapi kita boleh ajak kawan kepada kawan lagi bertingkat-tingkat tu, kita boleh ajak semua untuk dengar jadi customer kita. Macam tu. So macam mana? Ada teknik-teknik. Okay, so malam ni jangan pandang rendah kepada Facebook. Facebook tetap ada dia punya sentimental value, Facebook tetap ada power dia, cuma kita kena tahu sejauh mana. Dulu memang saya pun macam anda yang tak main kat Facebook, scroll je, tengok je orang tu up ni, orang tu post ni, tengok layan je, tapi satu apa pun tak dapat. Tapi setelah saya tahu betapa nikmatnya, betapa hebatnya Facebook punya power ni, so maksudnya kita post satu, memang kadang-kadang dia tak suruh PM kat situ, tapi dia pergi dekat kita punya profile dan dia akan messenger kita. Dia akan tanya kita, berapa harga pack tu? Sebuku tu ada berapa keping? Kan? Jadi maksudnya tidak semestinya kita posting tu dia akan terus membeli di posting kita, tapi mungkin dia akan ke messenger kita, ataupun dia kalau dia kenal kita, dia akan terus ke WhatsApp kita. So kita kena faham macam, sebab itu maksudnya dekat Facebook ni kita nak beriklan. Kita nak beriklan. Saya nak share apa benda penting yang kita kena buat untuk kita mula buka kedai di Facebook. So malam ni mungkin paparan saya nampak tak landscape, sebab saya tak portrait, tak landscape, tak memanjang, sebab saya kena pakai handset, sebab saya akan buat tutorial direct dekat telefon ni. Saya akan share nanti untuk anda terus lihat dan anda boleh terus buat
Dekat Facebook anda. Okay, first kali so kita dah tahu dah tu konsep Facebook. Okay, yang kedua kita kena faham kenapa kita buat post tak dapat perhatian orang ataupun tak dapat engagement ataupun tak dapat komen daripada orang ataupun tak dapat like dan sebagainya, sebab kita terlalu buat hard sell. Kita letak gambar produk, kita pun tulis panty liner hijau RM10, day use RM11, pink RM12, ada promosi RM72, sekarang promosi RM50. So kita terlalu menjual. So kita kena faham di Facebook sama je mana-mana sokmed yang lain, social media yang lain, orang dia masuk dekat Facebook, dekat IG, dekat TikTok, dia untuk berhibur, untuk dia release tension, untuk dia kepoci, untuk dia sembang-sembang, untuk dia menghabiskan masa lapang dia. Jadi kita tak boleh hard sell, kita kena buat soft sell yang banyak. Hard sell tu mungkin bila kita dah kita dah brandingkan diri kita di Facebook, kan. Jadi kenapa macam itu? Sebab kita kena faham di Facebook orang suka bergosip. Nampak tak? Kalau kita up je pasal kita pakai baju cantik, ataupun kita pergi melancong ke Switzerland, ataupun kita tengah makan buah durian, jadi orang akan komen banyak komen. Tapi kalau kita up pasal produk kita, orang tak komen, betul tak? Kenapa? Sebab orang tak suka dengan berniaga. Orang takut kita ambil duit dia. Sebab itu di Facebook ni kita kena santai, kita kena steady, kita kena relax. Ayat-ayat kita pun ringan-ringan. Bukan kita mendesak sanggup lagi pakai pad beracun dekat pasaran tu yang sampah. Ayat macam tu memang membunuh jiwa. Okay, membunuh jiwa. Orang terus scroll kan sebab nampak sangat nak bisnes. Okay, so sekarang ni first step sekali, so kita kena faham lah, bermula daripada hari ini, kalau kita ada membuat posting yang berunsurkan amarah, yang berunsurkan 100% berniaga, menjual, ayat menjual, jual beli, tu orang tak suka. So lepas ni kita tinggalkan. Sekarang ni saya nak share pada anda apa benda penting yang kita kena buat dulu supaya prospek kita banyak dalam kita punya Facebook, dalam kita punya friend list. Dalam Facebook kita kena pastikan kita publikkan kita punya kedai. Saya suka panggil Facebook ni kedai saya lah. So kita publikkan kita punya kedai, maksudnya kita setting. So macam mana kita nak setting Facebook kita tu? So saya akan tunjukkan pada anda satu persatu. So ingat, benda pertama kena buat adalah kita kena set public kita punya Facebook. Kenapa kena public? Biar semua kawan kepada kawan semualah dia boleh akses kita, bukan letak friends sahaja. So kalau kita letak Facebook kita hanya friends, so kita friends je lah, kita punya posting tu lalu dekat kawan-kawan kita sahaja. Kita tak nak macam tu. So bila kita kedai online ni, kita nak kita punya posting tu dia lalu dekat semua orang yang kita tak kenal, yang dia belum friend dengan kita, dan dia kawan kepada kawan kita, macam tu. So macam mana kita nak buat? So dalam masa yang sama anda boleh tengok dan anda boleh boleh cuba buatlah di Facebook anda, ya. Sekejap ni saya tengah share saya punya ni. Alright, nampak kan saya punya ni kan? So kita pergi dekat Facebook. So ini Facebook saya. So macam mana kita nak, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak settingkan kita punya Facebook tu kepada public. So macam mana kita nak buat? Nampak tak di sebelah kanan atas sekali tu yang ada bulat gambar kita tu. Yang ada bulat gambar kita tu, kita klik dekat situ. Kita klik dekat situ. Nampak saya klik kat gambar saya atas sekali tu kat situ. Dia keluar menu kan.
So dia keluar menu, pergi dekat bawah sekali, dia ada setting and privacy. Okay, dia ada setting and privacy. So kita klik dekat setting and privacy. Okay, kemudian kita pergi dekat settings. Kita kat sini banyak tau benda. Anda boleh explore sendirilah untuk mantapkan Facebook. Malam ni saya share yang basic supaya kedai kita jadi cantik dan bertaraf internasional. Gitu. Okay, setting. Klik dekat setting. Okay, so bila pergi dekat setting ni, okay, kita pergi dekat profile setting. Okay, so bila pergi dekat profile setting ni, so you nampak tak ada privacy, lepas tu ada profile and tagging, dan kita ada public post. So public post. Okay, dan nampak yang kat bawah ada blocking kan, yang ni untuk kita block orang. Okay, saya ada block beberapa orang yang mengacau saya punya posting kan. Dia cakap lebih baik pakai pad, lebih baik pada pakai pad kain lah, lebih selamat lah. Lepas tu dia cakap macam-macam lah, dia condemn saya punya posting kan. Saya block dia terus senang. So kita orang-orang yang negatif ni kita block terus, tak payah simpan dalam diary hidup kita, menyusahkan masa depan kita. Okay, so kita nak klik kat mana? Kita klik dekat public post yang nombor 3 tu. So you klik dekat public post tu. Nampak tak? Who can follow me to public post tu kan? Okay, so nampak tu dia ada public, dia ada friends kan? So you all jangan klik dekat friends tu. Klik dekat public. Klik dekat public ni. Kat public yang biru tu. Nampak tak yang biru ni? Kan di public tu yang ada gambar world tu. Okay, klik dekat situ. Pastikan Facebook kita dia hidup dalam keadaan public. Okay, selesai Okay, so itu menunjukkan kita dah publikkan kita punya Facebook. Okay, so kita dah publikkan kita punya Facebook. Okay, next yang kedua, kita nak deko kedai Facebook kita. Okay, jom kita puan. Puan. Okay, dekat sekejap. Ya, okey sekejap ya. Kejap mana ni. Okey. Ya, Puan Rosmiza kan. Kita nak tanya apa? Okey, dekat yang tadi dekat mana? Dekat bawah yang profile and tagging tu, dekat phone saya tak tulis, tak ada apa nama yang post public tu. Pakai phone apa ya? Saya pun iPhone ke? Lah. Saya dapat iPhone. Bukan iPhone lah. Phone biasa je lah. Okey. Oh, maksudnya Puan tak ada ke public post ni? Tak ada. Saya ada yang profile and tagging tu, and then bawah yang public post tu tak ada. Yang atas tu ada post saja. Oh, Puan klik dekat post tu. Sebab Puan klik dekat post tu ada tak? Okey, kalau post tu ada, dekat post tu dia ada who can see your picture post. Lepas tu, and then dia ada limit who can see past post, who can see your stories, friends lah. Okey, kat situ dia ada perkataan public tak kat situ? Tak ada. Oh, saya nak kena check balik lah kenapa macam tu. Okey, yang lain ada buat tak? Ada tak masalah tu? Okey, tak apa. Nanti Puan personal chatting saya lepas ni kalau tak jumpa. Nanti saya guide lagi Boleh? Okey, boleh. Okey. Okey. Terima kasih tau. Baguslah Puan ni terus buat. Memang sempoi lah. Okey. So next, kita nak deko kedai kita. Okey. Nak deko ni nak buat apa? Okey, kita nak masuk kedai baru. So kita kena cat lah. Kita punya kedai Facebook kita. Kita kena pilih lah cat apa kita nak guna ni. Kita nak pakai warna pink ke, warna purple ke, warna hijau. Contoh macam tu lah. Korang ingat biasa-biasa ke? Okey, itu yang saya belajar tau. Jadi lepas cat kita nak buat apa? Kita nak hias lah. Kita nak letak sofa lah. Kita nak letak cermin lah. Kita nak letak pokok bunga lah. Kita nak letak pokok pedofil lah. Kita nak letak pokok pisang dan sebagainya kan. Jadi maksudnya kat sini macam mana kita nak dekor kedai kita supaya bila orang nak tengok kita, orang akan pergi ke profil kita.
orang akan pergi ke profil kita, orang akan klik gambar kita kan yang bulat tu ataupun nama kita. So sekarang ni macam mana kita nak dekor kedai kita, kita klik dekat sebelah kiri atas sekali, bawah gambar rumah tu ada muka kita kan. Kita klik kat situ. Klik dekat muka kita kat situ. Ini adalah kedai kita. Inilah pintu masuk dia. Inilah kita punya cermin daripada luar. Kan? Jadi maksudnya ini kena clear. Okay, saya pakai benda ni rasanya dah lama dah, 4-5 tahun dah tak bertukar-tukar sebab apa yang saya guna ni dia bawa benefit kepada saya, sebab tu saya tak tukar. Okay, first kali tengok pada nama. Kita kena letak nama Facebook yang sesuai dengan kita. Okay, ini adalah billboard pula, signage kita. Nama kedai kita tu nak nama apa? Kalau awak nama Hafizah Mahmud, letaklah nama Hafizah Mahmud. Kalau awak nama Ashkira Alias, letaklah nama Ashkira Alias. Kalau awak nama Nuraini Bidin, letak nama Nuraini Bidin. Kalau awak nama Zahir Ahmad Ali, letak nama yang nama anda. Jangan letak yang bukan nama kita. Permaisuri Hatiku contoh. Kan? Kupu-kupu terbang malam, nama Facebook pun kupu-kupu terbang malam. Macam mana orang nak percaya kita? Okey. Jadi maksud saya kat sini, nama Facebook tu perlu letak nama kita. Kalau saya wajib letak nama kita. So kalau nama awak panjang, awak pendekkanlah. Macam saya, nama saya Nur Hafizah Mahmud. Jadi kalau Nur Hafizah Mahmud, saya rasa panjang. Jadi saya nak orang mudah ingat dan senang orang nak akses Hafizah Mahmud. So terpulang pada awak. Kalau awak nama Rosmiza Hamid, you letak nama Facebook you Rosmiza Hamid. Walaupun you ada nama samaran, tapi you letak nama yang betul-betul dalam IST yang ayah mak kita bagi. So itu adalah keberkatan lah bagi saya. Macam tu. Okay. Saya tak approve yang add saya. Betul CM Noraini. Saya pun sama. Siapa yang add saya, dia tak pakai nama manusia, dia pakai nama haiwan ke, nama pokok ke, nama alam ke, memang saya tak approve lah. Sebabnya kita tak betul macam tu. Bila kita nak business, kita tak boleh letak nama lain sebab orang tak percaya pada kita. Siapa ni? Contohlah nama kita kan, Rembulan Mawar. Siapa benda Rembulan Mawar nak jual pack ni? Boleh ke pakai? Kita tak percaya pun. Kita rasa orang tu tipu. So lepas ni, benda pertama sekali, tolong letak orang nama tu adalah nama kita. Terus letak nama tu, nama sebenar kita seperti dalam IC lah. Kalau nak pendek tu pendekkan dengan cantik. Kalau rasa macam nama saya panjang sangat lah Fiza, nama saya Robiatul Adawiyah Zihni Diana. Nanti nak tak nama apa nanti PM saya. Nanti saya tolong pilih nama yang cantik untuk awak. Okey. Sebab nama ni penting tau, sangat penting. Saya masa mula-mula dulu, saya tak pakai pun nama Hafizah Mahmud ni. Saya pakai nama stoki saya pakai nama Veil Beauty Alustar. Sebab dulu saya ingat saya nak buat Facebook untuk saya punya kedai. So, saya letak nama Veil Beauty Alustar. Tapi memang yang friend tu kita punya anak buah je. Orang luar bila saya send request untuk kawan, dia tak approve pun. Nampak tak? Kat situ lah ada sedikit ketidakpandaian di situ. Okey. King of Veil Beauty. King tu dah nama King, tak apa dah nama tu. Okey. Jadi sebab itu okey. Dan jangan letak nama bisnes kita. Contohnya nama Hafizah Veil. Jangan. Hafizah Pet Herbal. Jangan. Lagi orang tak nak kawan dengan kita. Sebab apa? Kita nampak sangat nak bisnes, nampak sangat nak cekau duit dia. Jadi jangan letak nama produk kita, jangan letak nama marketing kita, jangan letak nama bisnes kita. Elakkan. Kalau nama ada Azman Veil, tak payahlah, dah secantik nama Azman Bidin tu kan. Lawak dia. Okey. Jadi letaklah nama-nama yang sesuai. Tapi kalau moyang Ashkira okey juga tu. Melawak Okey. Okey.
Okey, jadi tolong letak nama yang betul berserta nama bapa kita. Ada berkat tau letak nama bapa kita. Ada beza tau. Saya adalah satu lagi Facebook yang bukan nama, tak ada nama bapa saya. Tapi memang bila letak nama ayah ni, dia memang rezeki tu berlimpah ruah lah. Gitu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang dalam bulatan tu. Gambar kita dalam bulatan tu. Okey, nama dah cantik. So, kena letaklah tuan punya nama tu. Letaklah muka kita. Tak payah letak daripada atas kepala hujung rambut sampai hujung kaki. Tak payah. Sebab dia halus sangat, orang tak nampak. Jadi, kita hanya letak nama pula muka yang sedar-sedar elok lah, yang terletak elok dalam bulatan tu. Okey kan. Ni contoh lah profile picture saya tu macam itulah. Jadi anda pilihlah profile picture yang kita tunjuklah muka kita sikit. Tunjuklah. Kalau rasa macam saya tak nak lah tunjuk muka saya sangat, boleh tak tunjuk muka, tapi at least orang kenal kita. Kalau nak menyirik ke, pastikan orang kenal itu adalah kita. Okey. Dan masa saya mula belajar dulu, cikgu saya kata, kalau nak best background dia di permulaan untuk kita brandingkan diri kita ni, kita pilih background dia warna putih je. Maksudnya clean kat belakang tu. Gambar kita seketul muka kepala, gambar sampai dada. Lepas tu belakang tu background dia putih. Sebab orang lebih suci lah nak tengok macam tu lah kan? Okay, so saya letak background saya ni, kalau orang apa ni, dia Zoom, dia nak nampak Avail International tu sajalah. Saya nak cakap lah saya ni Avail International macam tu lah kan. Okay, sebab saya punya pengalaman dekat event yang macam tu. Okay, so lepas ni tolong pilihlah gambar-gambar yang sesuai. Kalau rasa macam tak pandai nak pilih, nanti boleh PM saya, boleh messenger saya ke, boleh WhatsApp saya, boleh hantar gambar benda yang nak suruh saya pilih, saya akan pilihkan. Sebab apa? Dia tak boleh besar sangat. Nanti pilihnya muka dalam bulat tu, muka bulat-bulat. Janganlah gitu pula. Kan, jadi yang sedang nampaklah kita punya sikit, kita punya bahu, nampak kita ni orang, nampak manusia lah. Macam tu. Okay. So kalau kita ada pakai kurdah, tak ada masalah. Janji kita mata nampak. Sebab orang nak tengok keyakinan kita tu. Okay. Saya ada juga, saya punya ejen yang pakai ni kan, pakai niqab kan, jadi dia nak tutup, so tak ada masalah. Yang penting kita nampaklah itu adalah orang. Macam tu. Okay. So lepas ni boleh pilih kita punya profile picture yang nampak menarik. Orang tengok tu, okay, nampaklah dia ni, aku percayalah dia ni businessman, businesswoman. Contoh macam tu. Okay. Kemudian yang ketiga, okey, tadi nama, lepas tu profile picture. Jangan letak gambar kucing. Betul lah Ismail Azam Bidin. Macam mana kucing nak jual pet ni kan? Jadi sebenarnya saya kata jangan letak gambar yang bukan gambar kita. Gambar ni pun sebenarnya dekat profile picture ni, gambar kita seorang je. Okay. Gambar kita dengan laki kita pun tak boleh. Tak boleh lah Fiza, saya memang sangat menyayangi lah saya punya suami yang tercinta tu. Okay, tak apa, kita ada tempat lain tu kita letak. Tapi dalam bulatan tu letak gambar kita je, seketul je gambar kita. Gambar anak pun janganlah. Saya ni dah sesungguhnya anak tunggal saya, tak boleh lah berpisah kan. Tak apa, dekat yang itu kita letak dekat tempat lain. Dekat dalam bulatan tu gambar kita je. Nampak profesional. Kita nak bisnes, kita kena pilih gambar yang profesional. Orang nampak tu, ish, nampak macam hebat bisnes dia ni. Macam tu kan. Kebetulan saya ada pula bunga kan dekat blazer tu. Itu nampaklah sikit kata, oh tengah ada event besar ni. Macam tu lah kan. So kita kena carilah. Kita kena cari gambar yang sesuai untuk menunjukkan kita, bisnes kita ni. Okay. Yang ketiga. Okey, yang ketiga tu gambar 4 segi tu dekat background profile picture tu. Okey, background profile picture itu adalah kita punya gambar depan lah, macam ni kan, macam paparan ni anda lihat kan. Nampak tak? Okey, dekat sini anda boleh letak apa gambar yang anda suka, yang kita suka, yang kita rasa macam
bila kita sendiri tengok pun kita rasa macam mengujakan, kita rasa macam tenang, kita rasa macam kita sendiri boleh rasa lah bila orang tengok yang kita punya gambar dalam yang 4 segi tu, belakang profile picture tu, dia mencerminkan kita. Okay, kat sini kita boleh letak gambar kita dengan suami kita, kita boleh letak gambar kita dengan anak-anak kita, kita boleh letak gambar kita dengan ahli keluarga kita, gambar hari raya ke. Yang belakang ni kita boleh tukar sentiasa. Tapi profile picture jangan bertukar tiap-tiap hari. Profile picture yang dalam bulatan tu paling maksimum, paling minimum dalam masa 6 bulan kita tukar, kalau nak tukar. Okay, betul, Bunga tu dekat Jakarta. Maksudnya kita ada lupa dah tu, Avail punya event dekat Jakarta yang ramai tu kan, ada berapa puluh ribu orang tak kat situ kan. Memang moment tu best lah. Okay, convention, terima kasih CM Zahir. Convention Avail di Jakarta, Indonesia, macam tu. Okay, so gambar tu kenangan. Bila saya tengok sendiri pun saya akan rasa semangat untuk saya buat bisnes. Sebab tu saya letak. Okay, dan bila orang lain tengok pun dia akan tertanya-tanya, international, hebat, macam tu kan. Sebab saya dah banyak kali yang terkenal, bisnes Avail ni international ke? So bila dia tanya, kita boleh jawab itu adalah prospek bisnes kita. Okay, baguslah Kak Surina letak gambar tu, teruskan. Okay, so gambar yang dalam 4 segi tu kita boleh letak sahaja apa-apa. Kalau kita ada promosi, kita nak letak dekat situ pun boleh, tapi jangan lama-lama. Sebab dia, kalau kita di awal-awal ni, dia orang buka kita punya kita punya Facebook, dia nampak macam nak bisnes sangat tu, orang tak suka. Okay, jadi kita letak dululah macam tu. Cuma kita buat posting tu yang menunjukkan kita bisnes. Dan saya nak, sebab saya ni orang kampung, jadi ramai lagi orang kampung saya yang tak pakai tau pad kita ni. Salah satu cara saya nak memanggil orang kampung saya untuk mengenal produk ni dan percaya dengan saya letak gambar sungai ni. Gambar sungai ni adalah sungai yang paling famous dekat kampung saya tu. Sebab tu saya letak dia, itu adalah saya punya memori lah. Jadi bila saya letak gambar ni, orang yang baru friend dengan kita ataupun kawan kepada kawan kita, dia akan cakap, dia ni orang Pedu juga. Nama tempat Pedu kan, dia ni orang Pedu juga. Oh, dia ni orang kampung juga. Oh, orang kampung. Macam tu kan. Jadi saya boleh panggil orang kampung saya untuk guna pad kita, untuk guna produk kita, untuk bisnes dengan kita. Ini teknik dia. So ada letak lah, nak letak gambar kawan-kawan sekolah dulu ke pun boleh, tak kisah. Itu atas niat masing-masing. Tapi tujuan, kalau yang tanyalah kenapa letak belakang tu gambar sungai, ada awan, ada hijau-hijau, itu adalah gambar sungai dekat kampung saya. Dengan gambar ni lah saya boleh panggil ramai kawan-kawan kampung saya untuk jadi friend saya, dan secara tak langsung saya boleh bagi dia sampel, dan secara tak langsung saya boleh ajak dia guna pad kita, dan secara tak langsung boleh ajak dia orang ni untuk duk main-main komen dalam posting kita. Macam tu. Itu Facebook tu tempat betul-betul. Okay. Dapat kan kat situ? Okay, so next kita nak buat apa? Okay, kemudian yang keempat, kita kena tulis tu. Nampak tak saya ada tulis? Tenang, bahagia, sihat, solehah. Keberuntungan hidup hanya pada Allah Ta'ala. Okay, itu kena tulis. Itu kena tulis. Kat mana kita nak edit kita punya profile tu? Lupa pun nak tunjuk, ya Allah. Dekat sebelah add story tu, yang warna biru tu kan, dia ada edit profile. So you tekan saja ke edit profile tu. Kat situ. Kat sini lah kita mula edit. Letak profile picture, kita klik edit. Lepas tu letak cover foto, kita klik edit, masukkan gambar kat situ. Lepas tu bio kita ni, kita letaklah apa-apa. Di permulaan dulu, bio ni saya letak nombor telefon saya. Saya tulis kat situ, pengedar pad kapas herba Avail Beauty, saya letak nombor saya. Boleh, tak ada masalah. Itu boleh buat, boleh letak nombor saya, memang okey. Cuma saya baru tukar saya punya bio ni tahun lepas kot, masa PKP tu. Sebab apa? Sebab bila saya dah
ni konon-konon lah kan. Bila saya dah ada friend yang ramai, follower yang ramai kan. Jadi kita nak macam dia tengok kita tu, dia macam nampak lah, okay, aku boleh follow dia ni kan, macam tu. Nak bagi nampak lah, bukannya kita bisnes ni biasa untuk dunia je, tapi untuk akhirat juga, macam tu. Itu salah satu teknik juga untuk kita memanggil orang untuk berkawan dengan kita. Okay, itu untuk bio lah. Okay, details ni you boleh tulis sendiri. Yang saya nak anda buat adalah future ni. Dekat future ni boleh edit tau. Yang ada gambar-gambar tu. Ada pet halal, ada doktor pakar, ada reward point. Yang ini wajib buat. Anda wajib letak. Yang inilah kita punya panggil tu papan notice board produk kita dan bisnes kita. Kat sini awak kena edit, awak kena letak. Awak kena klik edit dan awak kena letak semua. Letak semua. Saya letak 4 ni je. Ini pun orang dah tengok-tengok, dia dah tahu dah, oh dia ni pet ada pet halal ke? Pet yang dekat pasaran tu tak halal ke? Kita dekat Facebook ni kita kena buat macam tu supaya orang dia tertanya-tanya dengan kita. Okay. So itu adalah deko yang kita kena buat. Okay, jelas ya? Jelaskan. Okay, kenapa kita kena deko-deko? Sebab apa? Bila orang dia nak pergi dekat kita, nampak tak? Di setiap posting orang lain yang orang post, dia akan keluarkan gambar kita dan dekat tepi tu dia ada tulis write a comment. Bila orang nak tahu kita, dia akan terus klik dekat gambar kita. Dia klik gambar kita. Saya tak klik pula dah. Dia klik gambar kita. Sekejap dia akan klik pada gambar kita ni. Dia akan pergi dia akan klik pada gambar nama kita. Bila kita komen, dia akan klik pada nama kita. Dia akan pergi dekat profile picture kita yang ni. So bila dia pergi dekat kita punya ni, kedai kita, dia akan nampak lah, oh ini, oh ini, oh ini, oh ini. Begitu. Begitu ginilah. Macam tu Okay. Itu tentang deko kedai. Okay, next. Kita nak posting apa? Okay, ni saya nak bagi contoh. So, kita nak posting apa? Okay, posting ni sehari 2 hingga 3 kali. Sekarang ni dah 2 hingga 3 kali pun dah cukup. So 2 hingga 3 kali tu kita nak post apa? Okay, biasanya kita pilih lah sekali waktu pagi kan. Pagi tu dalam pukul 7 pagi sehingga pukul 10 pagi lah. Tapi sekarang ni saya tengok logaritma Facebook ni dia tak kisah dah pukul berapa pun, boleh je. Dan satu lagi waktu petang ataupun malam sebelum orang tidur. So kita nak posting apa? So waktu pagi tu kita boleh buat soft sell. Maksudnya kita bagi motivasi ataupun kita share benda-benda yang kita panggil yang berkaitan dengan kehidupan lah, ataupun apa-apa, ataupun paling mudah Assalamualaikum kawan-kawan, selamat pagi pun boleh. Kenapa kita nak memanggil orang untuk kita nak panggil orang untuk contoh saya kan, orang ni pagi ni, orang yang tenang sentiasa menang, orang yang sabar sentiasa syukur. Kenapa kita cakap macam ni? Sebab kita nak orang support kita. Kita nak panggil orang, kita nak cakap lah, kata kita ni kena letak yang baik-baik lah. Posting mesti yang baik-baik. Bila yang datang itu sedap, okey, kita boleh je ambil apa-apa, ataupun awak ambil gambar ni kan ni, ambil gambar ni, tulis dekat kita punya Facebook. Tulis kat kita punya Facebook. Kenapa kita nak orang tengok Facebook kita ni benda-benda yang baik? So kita nak posting bisnes waktu bila? Kita posting bisnes waktu malam. Okay, waktu malam ni kita tunjuklah apa yang kita nak cakap pasal produk kita. So saya nak tunjuk sikit kita nak posting apa berkaitan dengan jual kan. Ni saya boleh tunjuklah beberapa posting yang saya buat. Okey, sekejap ya. Kan simple-simple je, gambar yang simple, gambar yang relax.
Siapa nak stalk my Roger. Okay, bahasa kita dalam Facebook sebaik-baiknya adalah bahasa ibunda kita. Saya duduk Kedah, saya cakap Kedah lah. My Pimai kan. Anda duduk kat Kelantan Terengganu, cakaplah bahasa Kelantan Terengganu. Duduk dekat kat KL, cakap bahasa KL. Duduk kat Johor, cakap bahasa Johor. Duduk kat Negeri Sembilan, cakap bahasa Negeri Sembilan. Duduk kat Melaka, cakap Melaka. Gitu. Duduk kat Perak, cakap Perak. Okay. Sebab apa? Kita ni kan, bila kita cakap macam itu, dia melambangkan identiti kita lah. Okay. Contoh ni kan, halal. So, sikit-sikit pun tak apa. Jangan letak ayat yang terlalu formal. Ini adalah pet kapas. Ini adalah pet herba. Kan? Wajib pakai. Jadi jangan letak ayat-ayat yang terlalu formal sangat. Orang tak baca. So kita letak ayat-ayat yang biasa-biasa je lah. Okay. Hafizah. Kan? So, ya. Sorry, Assalamualaikum. Saya terbusy. Okay. Hello. Ya, minta maaf nak Boleh. celah sikit je. Sebab saya Boleh. baru masuk betul-betul. Boleh, Saya Cik sebenarnya di Facebook saya follower dah agak ramai. Cuma saya tak berani nak post sebab saya lelaki. Bila nak post macam ni saya rasa macam janggal. Kan? Bila lelaki nak post perkara seperti ini, saya rasa macam agak janggal lah. Semua nak tanya nasihat Puan Hafizah. Kalau bagi macam kami, saya ni lelaki kan, nak buat bisnes ini, macam mana kaedah yang terbaik? Okey, terima kasih Cik. Okey, sebenarnya bukan Cik je rasa macam tu. Orang perempuan pun dia segan nak letak benda-benda ni. Sama dengan saya dulu, saya pun takut nak letak benda ni kan. Sebab dah lah saya ni pendiam. Jadi kan orang macam pelik, keponya dia kat Facebook, lepas tu cakap pasal perempuan pula tu kan, cakap pasal pet pula tu kan. Memang kita malu. Tapi sebenarnya kan Cik Iman, kalau berbanding orang lelaki dengan orang perempuan, kalau orang lelaki share pasal perempuan, lagi orang perempuan alert. Pada dia orang lelaki pun ambil tu pasal perempuan. Macam mana dia lebih tahu pada aku? Jadi sebenarnya Cik Iman boleh tanya lanjut dengan dalam ni siapa yang CM Zahir boleh, dia pun main juga Facebook sikit-sikit. Kan? Tapi tak dia ada juga posting dia pasal pet, dia ada letak kat situ. Cuma Cik, saya ada jumpa, sekejap saya lupa nama dia. Ada lelaki yang siapa yang dulu pernah masuk kelas saya tu, dia ada buat Facebook dia, memang dia cakap betul-betul, dia share testimoni, dia ambil testimoni yang company buat tu. So dengan testimoni tu dia buat copywriting. Dia tulislah wanita-wanita sekalian alam, contoh ayat macam tu lah. Walaupun saya lelaki tapi saya nak share benda ni sebab saya bertanggungjawab terhadap wanita. Dia pakai ayat tu dulu. Maksudnya itu terpulang lah. Kalau Cik Iman rasa macam segan, tak boleh buat apalah. Tapi kalau Cik Iman cuba try satu post, cuba try buat satu post yang berkaitan dengan pet ni. Macam boleh tulis lah, sepanjang hidup aku, contohlah umur Cik kata 30 kan, sepanjang hidup aku 30 tahun ni baru aku tahu rupanya ada pet yang pet biasa tu bukan pet kapas, ataupun selama hidup aku 30 tahun baru aku tahu ada pet yang halal di Malaysia ni, contoh. Menarik. Boleh pakai. Kan? Jadi maksud itulah idea yang saya boleh bagi, sebab saya pernah tengok ada orang buat macam tu, lelaki. Okay. Dan saya memang betul terang cakap lah, bila lelaki yang buat posting tentang pet, tentang segugut, dan kita nampak lah lelaki ni dia macam alert lah tentang perempuan ni, lagi orang perempuan dia akan tertarik. Macam itulah, tu pandangan saya. Semoga menjawab lah dan boleh macam itulah. Boleh kan Cik Iman? Okay kan? Okay, ni contoh lagi. Terima kasih. Okay, sama. Okay, dalam Facebook kan saya cakap kita kena santai, kita kena relax. Sebab itu kita jangan letak gambar produk tiap-tiap hari. Letak gambar produk. Jangan letak gambar produk tiap-tiap hari. Okay? Kita selang-selang lah. Hari ni letak gambar produk, esok letak gambar kita dengan produk. Kan? Gambar kita COD barang, gambar kita tengah buat talk, gambar kita tengah packing, gambar kita tengah hari macam ni kan, tengah sembang-sembang, orang nak datang ambil barang. Jadi kita letak, sambil-sambil kita menyeling. Kan? Jadi orang dia memang suka kalau gambar yang macam ini. Rumah dia ada ada pokok tu kan. Sofa dia itu. Makan apa? Orang macam itu. Dia suka gosip, dia suka kepocin, dia suka lah nak tahu terfikir orang. Jadi kita kena cari gambar yang menarik untuk orang komen.
Pasal tak? Kalau gambar produk kan, tak banyak pun dapat like dekat mana. Kalau gambar produk tengok like, komen dia 2, like ada 16. Tapi kalau gambar dekat rumah, ni tengok sampai ramai. Komen tu berlebih-lebih kan, tanya makan apa, tanya itu. Jadi maksudnya kita kena play the game lah. Kita kena pandai untuk mewarnai kedai kita. Kita post tu, kita pilih lah. Sebab tu setiap aktiviti kita tu, kita ambil gambar. Jadi kalau runsik, nak post apa tiap-tiap hari, apa yang kita buat hari tu, itu yang kita share, itu yang kita post dekat Facebook. Yang business lah. Kalau yang basuh baju tu tak apa. Kan? Tapi kalau nak cakap basuh baju tu kuat menonyoh dengan air klorofil, boleh. Kan? Jadi maksudnya kita kena kreatif lah. Kita kena plan apa yang kita nak post untuk esoknya. Macam tu gambar kita tengah apa ni, dengan COD barang kan. Kalau macam saya kan, saya gemar juga buat apa yang kita cakap dengan customer tu, kita ulang balik kat situ. Kan, jadi maksudnya orang akan lebih tertarik untuk baca. Okey, jadi dekat dalam tu adalah kita, dalam masa tu kita memberi sedikit kita punya info. Kena pakai panty liner, kenapa orang perempuan kena pakai panty liner, selama ni tak pakai panty liner, kenapa kena pakai pelapis. So dalam posting tu lah kita pelan-pelan bercerita. Bukan kita berkongsi fakta dengan nyata, tapi kita bersembang. Okey. Okay, ada aktiviti. Anda ada kelas dekat HQ, anda ada kelas dekat KT, ada kelas dekat Dungur, dekat Perai. Masukkan gambar. Orang suka tengok ni kalau gambar lebih-lebih ni. Oh, itu ke founder dia. Oh, itu ke moyangnya tu yang gelang besar tu. Contohnya gitulah. Okay. Contoh. Jadi, benda-benda ni dia akan mempengaruhi Facebook kita. So, ini antaranya lah. Okay. Jujur cakap. Pek kapas serba halal ni mujarab amat. So kita nak share tu, kita pakai ayat yang kita sendiri rasa kita boleh close orang. Okay, kalau tak tahu nak buat ayat kan, tukar je 4 jam sekali, senggugut sepi, keputihan hilang, haid lancar, bertali arus setak, bertali arus setak. Maksudnya kita nak cakap, kita pakai pek herba ni, tukar 4 jam sekali. Nanti akan ada orang tanya, kenapa kena tukar 4 jam? Jadi kita kena explain lah dekat mana, dekat PM, dekat mana, dekat WhatsApp. Macam tu. So maksudnya itu cara di Facebook, itu cara kita share. Okay? Begitulah. Ni posting waktu pagi kot, tak silap. Sambil-sambil boleh je letak gambar kita dengan barang kita. So macam tu. Okay. So itu tentang posting. Ada siapa-siapa nak tanya? Okay, saya sarankanlah anda kepada yang newbie, sehari boleh post minimum 2 kali. Kalau nak best 3 kali lah. Tapi kalau seberat 2 kali. CM mestilah jeling moyah. Tengoklah dia punya gelang tu kan besar nak mampus. Okey, jadi pagi, posting di waktu pagi adalah posting yang berbentuk motivasi, berbentuk kita share info, ceramah-ceramah ustaz ke apa-apa ke, maksudnya motivasi pagilah. Okay. Live pun okay. Cuma sekarang ni live di Facebook dia tidak begitu mendapat rating, kecuali you buat Facebook group. Dalam group you live power. Dalam group you live power. Tapi kalau dekat sini bolehlah cuba. Boleh cuba. Okay. Okay Hafidah. Okay. Dan kali kedua posting tu dah boleh buat soft sell. So waktu bila kita nak buat hard sell, sebenarnya dalam masa sama kita buat hard sell, kita tunjuk gambar produk tu pun adalah kita buat hard sell. Orang akan tanya. Okay. So itu adalah tentang posting. Okay. Next, saya nak tunjuk kepada anda, nak share kepada anda macam mana kita nak tebal flyers kita. Macam mana kita nak kita kalau kita duduk, kalau kita buka kita buka booth, kita orang datang, kita bagi flyers kan, cik pek herba, cik pek ajaib, cik kan kita bagi flyers kan. Dekat Facebook ni kita pun boleh tebal flyers. So macam mana kita nak tebal flyers? Okay, mari saya tunjukkan kepada anda semua. Okay, sebenarnya kita kena rajin lah. Dalam apa bentuk pun usaha kena ada. Okay, kita post, lepas tu kita diam je.
tak ada makna. Bila kita post, kita kena buat kerja. Okay, kita dah buka dah boost, contohlah kan, so kita kena bagi flyers lah. Kita dah posting dah dekat kita punya wall, so kita kena bagi flyers lah. Macam mana kita nak bagi flyers? Setiap posting yang ada dekat wall kita ni, kita layan. Okay, kan, tajuk malam ni solat malam tahajud, baca sampai habis. Kalau panjang sangat tu, bacalah sepatutnya kita baca sampai habis. Okay, dan kita berkepoci. Okay. Tolong tekan love ataupun care. Jangan pakai like je. Like and biru tu biasa. So kita nak bisnes luar biasa, kita tekan yang pelik-pelik. Love dan care. Okay. Selepas kita klik tu kan, kita komen lah. Kita kena tahu sikit lah apa dia cakap kat sini. Dia pergi tazkirah kan. Jadi kita tahu tentang solat malam tahajud. So kita kena komen lah kat sini. Kan? Tulislah apa-apa. Thank you sharing. Kan? Selepas kita type, tolong pakai ikon yang melambangkan kita suka dia. Kan? Okay, gitu. Itu kita bagi flyers dekat kita punya prospek. Okay? Ini kita nak panggil orang masuk ke kita. Oh, tengok si F. Zahir buat posting. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sentiasa memberi sokongan. Tengok tu gambar dia COD. Okay, so kita pun like lah. Kan, so kita komen. Wow, masyuk. Best kan bisnes. Apa ni kan? Best kan bisnes ni? Jejus. Ni bahasa Facebook tau. Yang pelik-pelik ni semua adalah bahasa Facebook. Jejus tu juta-juta. Jejus. Okay. Kan? Okay, kenapa? Kalau kita nak cari prospek, kita kena komen yang pelik-pelik sikit. Kenapa? Bila kita komen yang pelik-pelik, kawan-kawan dia akan tengok, komen best kan bisnes ni, bisnes apa ni ya? So dia pun akan klik kita punya nama. Dia klik nama kita, pergi dekat profil kita. Oh, dia ni bisnes apa ni? Oh, bisnes pek halal. Dia pun pergilah dekat kita punya wall. Doktor Pakar sarankan pakai pek ni, boleh kurangkan senggugut, keputihan, pek halal. Nampak tak? Jadi itu gunanya kita kena komen dekat posting orang lain. Okay, itu kerja kita. Jelas tak? So kita bagi bagi flyers. Klik yang pelik-pelik. Ya, yang pelik itu peluang. Okey, nampak tak? Kenapa kita kena komen juga dekat posting orang lain? Sebab kita nak orang, kawan-kawan dia kenal kita. So kita tengok tengok ni Siti Hazani Osman ni saya tak berapa kenal ni. Kita pun like. Kan? Alhamdulillah. Syukur nikmat. Letak satu. Kan? So kita, bila kita komen dekat posting orang lain, dia akan menaikkan engagement kita secara tak langsung. Dia pun akan support kita, kita pun support lah orang lain. Habis tu kena klik semua. Ya, klik je kawan-kawan kita. Ni. Ni butik. Ni orang kampung, tengok tu, Kuala Nerang. Cantik. Bahasa Facebook. Okay. Kan? Bahasa-bahasa macam ni, kalau kawan-kawan dia baca ni kan, orang tulis cantik, dia tulis cantik, ni siapa ni, bangsa apa ni kan. So dia akan klik nama kita, pergi dekat profil kita, dan dia follow kita. Nampak tak? Itu cara kita tebar flyers. Okay, jelas kan kat sini? Jelas ni kawan-kawan sekalian? Dapat kan? Jangan kita hanya komen kawan-kawan avail kita je, wajib. Kawan-kawan avail tu wajib. Kawan-kawan tak avail ni, kan? Bila duk scroll balik memori tu, nampak page orang-orang yang telah meninggalkan. So kita pun Al-Fatihah. Allah. Okay. So Al-Fatihah.
bacakan. Contoh begitu. So kita action je dengan semua posting kan. Tengok apa-apa. Sedapnya. Jeruk sedapnya. 44 set garam belacan. Masya-Allah. Ni dia tak guna lagi pad saya ni. So saya kena saya kena apa? Saya kena beri komen yang power. Moga rezeki mewah melimpah ruah. Nampak tak ayat saya? Moga rezeki mewah melimpah ruah. Mewah melimpah ruah pula tu. Okay kan, pelik kan ayat macam tu. So orang kata mewah melimpah ruah, dia ni siapa? Dia pun klik nama kita. So dia dia kawan kita. Itu cara kita nak panggil prospek masuk ke dalam kedai kita. Nampak tak? Okay, jelas kat situ? Okay, boleh kan kat situ? Alhamdulillah, jelas. Okay, so begitulah teknik kita tebal flyer. So sehari kita nak tebal flyer berapa? 100 keping, pergi komen dekat 100 posting. Macam tu. Nampak tak? So bergantung pada kita lah. Bergantung pada kita. Okay. So saya berniatlah juga nak tunjuk, mungkinlah ada yang nak tengok kan, buat-buat tu ada ke orang komen-komen nak beli ke apa ke kan. Ada sekejap kat mana saya letak ni. Sekejap ni saya cuba cari sebab saya nak tunjuk. Kat sini. Ni saya posting ni tau. Ni posting pagi saya. Tunjuk gambar kita sikit yang tak berapa nak cantik tu, tapi kita perasanlah cantik kan. Kita yang kata kita cantik kan. Bubuh je lah kat situ, biar orang kenal kita ni muang muka pun tak nak tunjuk kan. Macam mana orang nak trust kita kan. So saya tak ada tulis pun pasal bisnes, tak ada cakap pun pasal, tapi biar gambar berbicara, pad dekat belakang tu yang berkata-kata. So tahu tak apa feedbacknya? Ni ada orang feedback. Ada orang komen, apa beza pad biru, pink dan hijau sis? Sangkut. Okay, berapa harga? Sangkut. Nampak tak? Tak semena-mena. Tapi kita kena buat dulu lah. Permulaan ni kena konsisten. Kena post je. Mungkin lepas sebulan, 2 bulan, kalau rezeki mungkin malam ni terus orang komen, nak try, mana tahu kan rezeki. Kita kena percaya dengan rezeki dan usaha kita. So posting tak ada kaitan pun dengan pad biru ke pad apa dalam penulisan, tapi gambar tu kena cari gambar yang sesuai. Okey, jelas ni semua? Okey, faham. Alhamdulillah, moyang ni faham dah. Okeylah, baik kawan-kawan. Okey, so saya ada saya ada tas tu. Okey, dah ada ilmu ni kan, so kita kenalah terus bertindak. Kalau ada ilmu tapi simpan je, tak buat kan, lama-lama hilang dan langsung tak bermanfaat. So boleh tak? Bukan boleh tak, dalam ni semua tu kan macam kat dalam kelas pula kan. Semua wajib buat, wajib terus. Okey, jom kita buat satu posting waktu malam. Pukul 10 ni dah cantik dah ni untuk buat posting malam. Okey, jom kita, semua ada join kan Telegram FC Bio Ambassador tu. Semua ada join kan? Okey, ada. So saya nak anda pilih 1 atau 2 atau 3 gambar yang anda rasa best. Okey, jom kita buat posting dekat Facebook kita, dekat wall kita. Okey. Cuba pilih. Pilih dan anda cuba buat posting satu malam ni. Dan tolong tekan hashtag. Okey, tolong tekan hashtag BIZ. Tak payahlah BIZ, kita tekan ni. Apa kita punya tu? Hashtag promo 50. Kita dah buat ni kan, kita tulis kat bawah tu, macam saya tulis hashtag ke kapas ori tu, you all tulis hashtag 50. Hashtag promo 50. Kita nak kita nak hangatkan kita punya promosi RM50 tu. Okey?
hashtag promo 50. You boleh pilih gambar apa-apa. Nanti saya akan klik, saya akan type hashtag tu. Saya nak tengok 72 orang ni ada tak posting ni. Siapa yang tak posting ni, aku tibai hampung dengan rotan Okay. Boleh So kita belajar lah. Siapa yang baru bermula, so kita belajar. Gambar di Telegram boleh share, ataupun you all nak best, download dulu. Download dulu gambar. Okay, macam mana download? Okay, tak apalah, saya ajarlah. Saya kan cikgu. Okay, so pergi dekat Telegram. Okay, so pergi dekat FC Brand Ambassador ni. Okay, kan kita ada banyak gambar kan. So macam mana kita nak buat? So kita boleh pergi klik lah dekat mana. Sepatutnya kita dah download semua gambar. Macam saya dah download dah semua gambar. Okay, so kita contoh kita pilih kan satu gambar. So macam mana kita nak download? Kita boleh pergi kat situ. Kenapa tak jadi ni? Save to gallery ni, nampak tak tu? Kita klik dekat button 3. Button 3 berderet dekat sebelah kanan atas tu. Ada button 3 tu. Hampa klik je dekat button tu. Ada show all media, ada show in chat, ada save gallery. Save to gallery. Hampa klik je save to gallery. Dia terus paste dekat gallery foto kita. Jadi dia ada dalam simpanan kita, senang, tak payah buka pin, tak payah buka mic. Okay, kalau hampa nak share, hampa tekan button kat bawah tu. Button apa nama dia ni? Hak ada cabang 2 tu. Ada cabang 2 tu. Okey. Bila klik dekat cabang 2 belah bawah tu, okey, nampak kan? Facebook. So klik dekat Facebook. Okey, dia terus pi dekat kita punya wall. Kan? So boleh apa type apa-apa kat situ. Buat sebagai posting. Nampak tak? Bila kita set public, hampa akan nampak tak di bawah nama hampa pula dah. Sorry no. Anda akan nampak tak di bawah nama anda tu, dia keluar public. Okay. Button share. Button share tu betul. Dekat bawah tu ada button share. Okay. So macam tadi yang kita buat tu. Lepas tu pilih gambar-gambar yang kita nak untuk kita upload. Kalau macam gambar ni, boleh ambil satu gambar tentang fungsi produk dan juga gambar tentang testimoni. Carilah gambar testimoni, kan banyak kat sini. Bubuhlah apa-apa yang anda rasa macam okey. Kan, anda rasa macam benda ni boleh bagi customer. Contoh nak ambil pasal Dr. Nazri ni kan. So you pergi share gambar tu. Kan, boleh pergi share gambar tu. Okay. Boleh buat posting. Okay. Sebab Mr. King, kita punya King of Avail, dia akan check nanti yang hadir 72 orang ni buat tak homework ni. Begitulah, tak ada lawak je, saya hanya menyampaikan. Hafidah dah buat, dah hebat betul. Okay, so begitulah saya punya perkongsian pada malam ini. Okay, moga bermanfaat. Simple je lah. Semoga anda semua dapatlah sedikit sebanyak info. Okay, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Ada soalan tak? Ada soalan boleh kemukakan, tapi tak ada apa pun. Betul, mesti pelaksanaan action kena A, betul. A Avail Beauty. A Azman Bidin. Beruntung kita ada kita punya top leader yang sangat-sangat berwibawa dan committed terhadap bisnes, dan juga kita sebagai ejen di bawah beliau. Kan. So kepada yang baru buat Avail kan, saya menyeru hampa semua untuk betul-betul lah pula buat bisnes Avail ni. Sebab bisnes kita ni daripada tahun bila tau sampai ke hari ni masih ada. Daripada bermula sampai hari ni, top leader masih ada, pengasas masih ada, marketing manager masih ada, produk masih sama, harga masih sama, tak naik pun walaupun harga ayam, harga minyak naik. Okay, so senang kita nak close. Nak pula, okay, saya sekarang ni hanya jaja pet halal. Bila cakap, Han dah pakai pet halal, ada ke pet tak halal? Nampak tak? Orang kita tak tahu pun yang pet kat pasaran tu tak halal. Okay, jadi
Jadi kita kena ambil point apa yang sesuai dengan kita untuk kita share. So di mana kita berada, itu adalah prospek kita. Yang keseharian prospek kita kat tempat kerja kita lah, dekat kawasan perumahan kita lah. Tapi di hujung jari tu jangan ketinggalan. Kita main semua. Facebook kita run, IG kita run, TikTok kita run, web kita run, semua kita buat. Kan orang lain tak buat. Kita ada 70 orang ni je. Kan 70 orang ni nak dibandingkan dengan rakyat Malaysia yang ada berpuluh-puluh tu, berpuluh-puluh juta tu, ramai sangat. Okay, so teruskan buat. So semoga bermanfaat pada malam ni. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya nak serahkan kembali kepada kita punya host, dan saya ucapkan terima kasih kepada Mr. King kerana memberi ruang untuk saya share pada malam ni. Senyum Mr. King, senyum kat Indonesia kan. Okay, so hebat tak bisnes kita? Bukan hanya dekat Malaysia, Indonesia. Hari tu pergi Filipina, nampak tak? Jadi jangan gusar lagi dengan Avail. Avail ni dah memang cukup terbaik dah untuk kita. So buatlah. Orang beli hari ni, pakai hari ni, habis beli lagi sampai bila-bila pun akan beli. Saya pakai hari ni, walaupun saya tak ada anak perempuan, nanti adalah, sekarang tak ada lagi. Tapi anak saya tu nanti akan kahwin dengan perempuan, menantu pula pakai, menantu dapat cucu cicit, piut semua ada untuk pakai sampailah kiamat. Okay. Jadi semoga bermanfaat. Avail adalah pilihan terbaik sebab Avail bukan hanya bisnes di dunia, tapi kita mengaut pahala juga di akhirat, sebab kita boleh bantu ramai sangat wanita-wanita di luar sana yang bermasalah, wanita bebas daripada masalah, terutamanya haid tak lancar, boleh bantu dia solat dengan sempurna. Masya Allah, kita bantu agama kita bantu untuk diri kita juga ada bekalan di akhirat sana. So terima kasih kepada semua. Avail number 1, buatlah Avail betul-betul. InsyaAllah buat yang terbaik, kita pasti dapat yang lumayan. Okey, sekian, terima kasih, bye. Assalamualaikum. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersalah bicara. Bye.